حمدا شاكرين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat daripada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah yang masih lagi memberikan kesempatan kita untuk beribadah walaupun dalam keadaan kita berada di musim kemarau, kering, panas. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah dengan ruang dan peluang, dengan kesihatan tubuh badan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, tak lain dan tak bukan supaya kita dapat mencari bekalan untuk kita hidup di akhirat kelak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa keadaan sekarang ni, kalau kita tengok teknologi semakin canggih dan umat Islam berhadapan dengan pelbagai pancaroba, menghadapi bermacam-macam keadaan. Ada golongan yang berfikiran plural, ada kalangan yang berfikiran liberal, dan ada kalangan yang mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu je yang Allah Subhanahu wa taala pesan dalam Al-Quran, supaya kita kembali kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kamu bertikai, mempunyai masalah dalam sesuatu perkara, farudduhu ila Allahi wa Rasul, maka rujuklah kamu, kembalilah kamu kepada Allah dan kepada Rasul. Tuan-tuan, macam mana kita nak hanya menggunakan Al-Quran dan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah Rasul sendiri? Kalau kita tak mau pakai, makna kata tertolaklah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sedangkan syahadah kita mengucap mestilah dua kalimah, dua perkara. Yang pertama, kita mengakui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian syahadah yang kedua, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, dan bahawasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara-perkara yang sebegini kita tak boleh sembang dengan akal kita di kedai kopi sahaja. Kadang-kala satu perkara itu kita kena tanya kepada ahlinya, kita kena tanya kepada orang yang mengetahui tentang Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya kita tidak tersesat daripada jalan yang sebenarnya. Setiap kali semayang kita sebut, kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah akan jalan yang lurus. Kita nak jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah jalan-jalan kesesatan.
Jadi tuan-tuan, kalau kita nak dapat jalan yang lurus ini tuan-tuan, kita rujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak hati tuan-tuan. Kita baca, kita tahu makna dia, tafsir macam mana. Jadi kita kena tanya kepada ahlinya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kitab-kitab ataupun buku-buku yang dikarang oleh para ulama yang muktabar tuan-tuan. Itu pun kita tak boleh nak baca semua. Kita kena berguru tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya pemahaman kita pemahaman yang benar, supaya jalan kita jalan yang benar, akidah kita akidah yang benar. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jalan-jalan kesesatan ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa saya ingin menasihat kepada muslimin dan muslimat yang belum lagi melaksanakan solat maghrib, tunai olehmu akan solat. Dan jika solat bersama keluarga, ada kata ustaz tu saya sebut macam itulah, kami semayang juga di rumah, semayang dengan anak kami, dengan isteri kami. Siapa jadi imam? Saya jadi imam. Kalau kamu jadi imam tak apalah, dengan isteri pula jadi imam, kan? Kita jadi makmum, tak kena tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau ada kelapangan masa, marilah sama-sama kita berkongsi ilmu insya-Allah. Yang mana kita berkongsi ilmu dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, karangan Syekh Yusuf Qardawi. Kita sampai pada bab menginai rambut dan mewarnakannya. Ya tuan-tuan, antara perkara yang berkait rapat dengan menghias diri, ialah menginai rambut di kepala dan janggut yang sudah berubat. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Berkata pengarang kitab ini, siapa dia? Syekh Yusuf Qardawi. Dia kata di antara perkara yang berkait rapat dengan perhiasan diri kita, kita menghias diri kita. Tuan-tuan, kita sebagai seorang muslim, kita kena hias diri kita. Di antaranya ialah kita kena mandi. Supaya apa? Supaya hilang kekotoran di badan kita. Kata nak hias kotoran mana sangat, kan? Hias diri kita yang asas, contohnya mandi tuan-tuan. Mandi ni pula kita mengaji, mandi ada mandi wajib, ada mandi yang disunatkan, ada mandi biasa yang diharuskan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada kalanya kita diwajibkan untuk menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Bila mandi, kita hias diri kita tuan-tuan, kita bersihkan diri kita daripada kekotoran tuan-tuan, daripada perkara yang terlarang kita lakukan ketika kita berhadas besar. Kemudian mandi yang disunatkan ada masa tertentu, misalnya pada hari raya, pada hari Jumaat, mandi sunat selepas memeluk Islam tuan-tuan, itu disunatkan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa beza di antara mandi biasa hari-hari dengan mandi sunat, mandi wajib? Beza dia pada niat tuan-tuan. Mandi kita bangun mangkit pagi tu, tak ada niat apa dah, kan? Berum. Kalau niat tu kita cek sama ada mandi tu mandi wajib ataupun mandi sunat. Tengok keadaan kalau hari Jumaat, kalau hari raya, kan? Tapi kalau hari biasa ni, mandi biasa tu kita katakan dia sebagai mandi yang diharuskan. Jadi tuan-tuan, selain daripada tu, kita juga diperintahkan untuk menghias diri kita bagi orang lelaki memakai wangi-wangian. Ketika kita pergi ke masjid, orang lelaki kena wangi-wangi, pakai minyak wangi tuan-tuan. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sikat rambut, Nabi sikat rambut. Kemudian pakai minyak di kepala, Nabi pakai minyak di kepala dia tuan-tuan. Kemudian kita masuk dalam bab menginai rambut yang berubat. Macam mana, boleh ke tak boleh, kan? Kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Imam Tirmizi, ada bab ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginai rambut dia tuan-tuan. Baik,
Sehubungan dengan itu, ada satu riwayat yang mengatakan bahawa ahli kitab dari kaum Yahudi dan Kristian yang enggan menginai rambut yang beruban dan mengubahnya dengan beranggapan bahawa mencantikkan diri dan menghiasinya bertentangan dengan kemahuan ibadat dan agama, sebagaimana sikap para rahib dan ahli zuhud dengan berlebih-lebihan. Tetapi Rasulullah SAW melarang orang Islam meniru sikap kaum itu dan mengikut jalan mereka serta mempunyai sikap yang tersendiri dalam pandangan rupanya. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahuda wan nasara la yasbighuna faghalifuhum." Maksudnya sesungguhnya golongan Yahudi dan Nasrani tidak menginai, maka hendaklah kamu berbeza daripada mereka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam berpandangan, dalam memegang satu-satu pendapat, boleh ke tak boleh menginai rambut yang beruban. Dalam kitab ni tuan-tuan, Syekh Yusuf Qardawi kata apa? Ahli kitab daripada kaum Yahudi dan juga Nasrani, kaum Kristian, mereka menolak menginaikan rambut. Bagi rahib-rahib mereka. Sebab apa? Mereka kata tu bertentangan dengan sikap zuhud. Kalau kita tengok padri-padri ni tak boleh kahwin. Sebab apa? Sebab mereka menganggap bahawasanya itu salah satu daripada sifat zuhud bagi mereka. Kalau Islam boleh kahwin, kena kahwin. Kalau mampu 4. Ni kan? Ni nak dengar kan? Kalau boleh 4, kan? Boleh kahwin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan 4 melulu dak, kalau mampu. Kalau mampu. Tu kena take note, kena ambil perhatian. Begitu juga dalam menghias diri. Orang Yahudi Nasrani ni, mereka menolak untuk menginaikan rambut yang beruban. Jadi kalau tanya kita boleh ke tak boleh, kita kena kata boleh, sebab Nabi SAW membenarkan perkara tersebut. Perkara ini adalah diharuskan sahaja. Perkara ini hukum dia harus, bukan sunat, bukan wajib, harus. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Sebab apa? Sebab apa harus? Sebab sahabat pun buat, Nabi pun buat, tuan-tuan. Ini kerana sebahagian sahabat telah menggunakan inai, seperti Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an, dan sebahagian yang lain telah meninggalkannya, seperti Ali radhiyallahu an, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dan juga Anas radhiyallahu an. Walaupun mereka tidak menginaikan rambut, sebahagian daripada sahabat mereka tidak mengharamkan, tidak melarang untuk menginaikan rambut yang telah beruban. Akan tetapi, warna apakah yang boleh diinaikan? Warna apa yang boleh? Inai yang macam mana yang boleh? Adakah dengan warna hitam ataupun dengan warna lain? Rambut beruban boleh tak kita inaikan dengan warna hitam? Ataupun kita inaikan dia dengan warna lain? Atau semestinya menjauhi warna hitam? Ataupun tak boleh langsung dengan warna hitam? Adapun orang yang sudah tua, di mana uban-ubannya telah merata di kepalanya dan janggutnya, maka tidak layaklah dia menginai rambutnya yang putih itu dengan warna hitam. Oleh itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membawa ayahnya Abu Quhafah kepada Nabi SAW pada hari pembukaan Mekah dan bertemu dengan baginda SAW, sedang kepalanya penuh dengan uban kerana terlalu tua. Lantas baginda SAW bersabda, "Ghayyiru haza wajannibuhu as-sawad." Maksudnya, ubahlah ini, iaitu uban-uban ini, dan bukan dengan warna hitam. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, sekiranya orang yang belum sampai pada usia tua seperti Abu Quhafah, maka tidak salah jika dia menginai rambut dengan warna hitam. Dengan perkara ini Az-Zuhri berkata,
kami pernah menginai rambut kami dengan warna hitam ketika masih muda, tetapi apabila kami sudah tua, kami tidak menginaikan rambut kami dengan warna hitam. Ya, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Fathul Bari dalam bab inai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, dalam hal ni ada dua perkara. Yang pertama, orang tua. Orang tua, tuan-tuan, menginaikan rambut dia, tapi Nabi tak bagi inai dengan warna hitam. Sebab semua putih, nak inai bagi hitam ke semua. Maka Nabi SAW larang. Kemudian Az-Zuhri mengatakan bahawasanya mereka menginaikan rambut mereka dengan warna hitam waktu muda, dan ketika tua mereka tidak menginaikan rambut mereka dengan warna hitam. Tuan-tuan, saya baca ni mana yang ada dalam kitab ni. Tuan-tuan, pada hakikatnya sebahagian ulama salaf telah membenarkan inai dengan warna hitam. Di antaranya Sa'ad bin Abu Waqqas, Uqbah bin Amir, Al-Hasan, Al-Husain, Jarir, dan lain-lain lagi. Di antara para ulama ada yang tidak membenarkan menginai dengan warna hitam kecuali ketika berjihad fi sabilillah untuk menggerunkan musuh dan menakutkan mereka, kerana apabila melihat askar Islam semuanya muda-muda belaka. Juga sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Fathul Bari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Fathul Bari itu bukan orang no. Saya baca ni. Ni kitab, kitab Fathul Bari, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat ulama di kalangan ulama salaf membenarkan menginaikan rambut dengan warna hitam, tapi tengok keadaan macam mana. Umur tidak terlalu tua. Kalau kepala semua putih belaka, tak ada dah hak hitam, maka mereka tidak menginaikan dengan warna hitam. Tapi waktu muda lagi, tapi rambut dah beruban, ada di kalangan para sahabat menginaikan dengan warna hitam. Terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar, inna ahsana ma ghayyartu bihi syaibal hina wal katam. Sebaik-baik bahan yang digunakan untuk menyemir uban ataupun menginai uban ialah pokok inai dan katam. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkannya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inai warna apa? Inai warna merah. Kan kita tahu inai warna merah. Sedangkan katam tu apa? Katam daripada terjemahan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia kata katam ialah sejenis tumbuhan yang mengeluarkan cecair yang berwarna hitam yang hampir kemerah-merahan yang terdapat di Yaman. Manakala inai pula selalunya berwarna merah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, difaham pada kita bahawasanya sebahagian ulama dia tak bagi untuk menginaikan rambut dengan warna hitam kecuali dalam perang fi sabilillah, supaya musuh takut tengok dia semua muda-muda belaka, semua rambut hitam, tak ada rambut putih kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inai yang macam mana yang boleh ni kan. Jadi yang boleh ni dia ada dua jenis. Yang pertama nama dia al-hina, yang kedua nama dia al-katam. Al-hina ni inai yang kemerah-merahan, al-katam ni inai yang kehitam-hitaman tapi dia nak pergi ke warna merah. Itu dia. Yang kebanyakannya terdapat
di Yaman. Dia daripada cecair yang keluar daripada sejenis tumbuhan. Kita ada tahu kot ni, pokok inai yang keluar getah aku tu. Kita pokok getah ada kalau buah kepala ke, kan? Dia bukan jadi hitam, dia jadi putih, ya kan? Getah keluar warna putih, kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pokok inai ada, kan? Pokok inai ada. Lalunya nak kenuri lah, nak kenuri. Bila nak kenuri, pakat pergi cari inai. Bubuh inai. Inai tak buah di kepala, buah di jari. Inai buah di jari. Tuan-tuan, macam mana kalau orang lelaki buah inai di jari? Ada ke pendapat yang kata itu salah satu daripada sunnah? Tak ada, tuan-tuan, no? Orang lelaki buah inai di jari tak ada. Tak ada. Yang sebut inai buah inai di kepala, kan? Buah di jari tak ada. Kita selalunya adat sebenarnya. Adat buah 3 jari. Buah 3 jari. Pasal apa 3 tu? Tak tahu dah pasal apa 3. Tak tahu pasal apa 3. Saya nak abang. Nak tahu tak pasal apa 3 jari? Tu dia betul. Ya, boleh 4. 1 dah dapat dah, tinggal 3 lagi. Tu yang buat inai 3 jari tu, kan? Ada 3 lagi, kan? Maksudnya kalau ada 3 lagi, tu dia kahwin dah 1, ada 3 lagi. Tu dia. Pandai tu. Kemudian ada kabar daripada Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu menginaikan rambutnya dengan inai dan khatam. Manakala Umar radhiyallahu anhu pula selalu menginaikan rambutnya dengan inai semata-mata. Siapa yang biasa menginaikan rambut dengan khatam ni? Dengan khatam ialah dengan al-katam, dia al-katam ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia pernah menginaikan rambut dia dengan menggunakan menggunakan al-hina dan juga al-katam. Sedangkan Umar radhiyallahu anhu dia inai rambut dia dengan al-hina, dengan inai saja. Nak abang kata boleh menginaikan, tapi 2 color saja. Kalau buah color biru boleh tak? Ada inai color biru tak ada, no? Color hijau tak ada, no? Kalau kuning tak ada. Kalau merah tu buah jadi color kuning tu ada kot, kan? Kalau lain tak ada. Sebab ada 2 ni saja, al-hina, al-katam. Hina tu merah, kemerah-merahan. Kemudian al-katam tu dia merah tapi merah pekat nak hitam. Tu dia, no? Kemudian habis bab inai. Ada soalan tak? Kat tu dulu. Ya. Kenangan inai. Kadang-kadang ni ada inai yang tengok anak-anak muda kita dengan inai, dia kata inai tu boleh pakai. Inai halal lah. Inai halal. Tapi kebanyakan dia dah masuk benika lain lah. Adakah inai itu dia. Baik. Menginaikan kepala tak ada uban pun. Yang kata, yang bab yang kita baca ni, apabila kepala ada uban, boleh faham tak, no? Apabila kepala dia rambut lah, bukan kata kepala ada uban. Rambut kita tu beruban. Jadi nak inaikan rambut yang beruban. Anak muda kita rambut tak ada uban pun, ya. Kemudian dia bubuh bahan tu, bahan pewarna, ya, bahan perwarna. Maka ini menyalahi sunnah sebenarnya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab apa? Dia buh tu dengan chemical yang ada dalam bahan tu, ya, dia boleh melunturkan warna hitam tu dan bertukar kepada warna yang dia pakai. Walaupun ditulis di situ halal, tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pakai tu pula pakai nak tunjuk ke orang. Ya, pakaian tu, orang kata apa? Perhiasan yang dia pakai tu, dia nak tunjuk ke orang. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk kemegahan ataupun trend. Ya, trend. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nanti timbul pula sifat-sifat yang lain.
sifat riak dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kita bincang ni ialah rambut beruban. Dan Nabi sebut ialah berkaitan dengan apabila rambut dah beruban. Sebagaimana tadi kisah apa, Abu Bakar dia bawa ayah dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia bawa ayah dia Abu Quhafah mai jumpa Nabi dalam keadaan orang tua tu tua sangat-sangat dah. Kemudian rambut beruban ke semua. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata ubahlah, kalau nak berwarna jangan berwarna hitam. Yang ni larangan. Sebab apa? Sebab terlalu tua. Kalau hitam lagi dia jadi trend pula. Kan dia jadi rasa sendu bagaimana. Mana nak tahu kan? Tu hikmah dia tuan-tuan. Tu hikmah dia. Kalau orang kita lah ni kan, rambut dah hitam dah, rambut dah putih dah, berwarna hitam. Kemudian pergi kat sepadan, pergi karaoke pula. Tak ada apa tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Semua kita pergi tengok nyanyi pula lagu Kuda Hitam. Nyanyi pula lagu Kuda Hitam. Kita lalu waktu buka cermin duk aduh, kita ingat kot sakit pinggang apa, rupanya menyanyi Kuda Hitam Kuda Hitam tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham. Kita kena faham. Jadi dia merubah struktur rambut kita daripada hitam menjadi warna lain. Yang ni yang kita cerita ni, yang kita habaq ni, yang dibahas oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Rambut apabila putih beruban bila dia tua, ataupun seorang muda tapi rambut dia beruban, maka dia dibenarkan untuk pakai inai. Kalau yang muda tu boleh pakai inai dia merah sampai ke hitam-hitaman sikit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian orang tua pakai inai, jangan pakai yang warna hitam. Jangan pakai, kita sebut apa tadi, al-katab. Pakailah yang jenis al-hina, yang warna merah. Nak beritahu kata orang lama dah kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila lama tu kita minta lah supaya apa? Supaya kita ni husnul khatimah, mati dalam keadaan baik tuan-tuan. Baru ni tuan-tuan dengar cerita tu, ada sahabat kita yang meninggal di Matang Tinggi Si, tengah sembahyang jadi imam sembahyang asar. Rebah tuan-tuan. Kemudian ada lagi apa yang di Kelantan. Di masjid masjid Cina tu. Masjid Cina Rantau Panjang. Seorang guru pondok meninggal waktu sembahyang. Kalau kita tengok wajah dia, Allahu Akbar, masuk dalam internet. Dan baru ni 14 hari bulan hari tu. 14 hari bulan hari tu, kebetulan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya dijemput sampaikan khutbah Jumaat di Masjid Sungai Lokah. Kan? Dekat dengan tempat je, senang dekat, kalau jauh kita tak ada dah habis sembahyang Jumaat tu, balik rumah apa semua. Kemudian dapat satu SMS bagi tahu kata Pak Lang meninggal dunia. Pak Lang ni nama panggilan dia lah. Dia ni orang di seberang Perai Selatan tuan-tuan. Dia ni orang yang panggil saya kuliah tahun 2003 sampai keluar. Sampai bulan Januari tu saya pergi sampai kuliah, dia duk main lagi. Bila nak keluar tu jumpa dia, Pak Lang sihat ke? Dia kata sihat tapi tak apa lah hari Jumaat tu kebetulan 14 hari bulan, 15 hari bulan tu giliran saya pergi sampai kuliah di sana. 15 hari bulan tu, hari Jumaat tu dia habaq kata dia meninggal. Petang tu juga saya pergi ziarah. Kemudian saya tanya, Pak Lang ni dia meninggal di hospital ke? Di mana? Dia habaq kata, Ustaz, Pak Lang meninggal waktu sembahyang Jumaat rakaat kedua. Allahu Akbar. Tuan-tuan, habis rakaat pertama, dia bangun, imam bangun, rakaat yang kedua dia bangkit darah keluar ke hidung. Kemudian dia nak keluar daripada sembahyang tu, dia Allah meninggal hari Jumaat waktu sembahyang Jumaat, meninggal dalam masjid tuan-tuan. Dalam keadaan berwuduk tuan-tuan, dalam keadaan berwuduk. Allahu Akbar. Kita tengok wajah dia, masya-Allah tuan-tuan, berseri. Bila hari Sabtu tu kita pergi sampai kuliah, tuan-tuan terasa, kalau tidak dia tentu ada. Saya pergi kuliah tu tak pernah dia tak ada.
Tak pernah dia tak ada baca kitab penawar pagi hati. Tak pernah dia tak ada. Dari mula dia panggil tahun 2003 sampai tahun 2014. Hujan lagu mana pun dia akan main. Itu dia istiqamah dalam kuliah, dalam menuntut ilmu, tuan-tuan. Duduk dalam masjid. Orang biasa. Dia orang biasa ya. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu dia. Habuan tuan-tuan, kita tak tahu ke mana penutup kita tak tahu ke mana. Kita doalah mudah-mudahan penutup kita pun penutup yang baik insya-Allah tuan-tuan. Ya, kebutlah tuan-tuan, mai sembahyang berjemaah kan. Kemudian ada kuliah mai insya-Allah istiqamah tuan-tuan. Ya, istiqamah. Allahu akbar. Walaupun dia tak pegang jawatan di Pak Lang ni, tak pegang jawatan lah, orang lain pula yang duk panggil dia tak apa nak larat kan. Dia tetap tanya hak orang panggil tu, malam ni ustaz mai tak? Dia telefon tanya dulu, peringat tak ustaz mai tak malam ni? Dia sampai tengah tu tuan-tuan. Nah, amanah hanya dia, istiqamah hanya dia untuk kuliah. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita tengok sikit memelihara janggut. Termasuk dalam perkara yang kita sedang bincangkan ini ialah memelihara janggut dalam bab perhiasan diri. Allah Ta'ala hias muka kita ni cantik. Ada mata kan, mata. Kemudian mata kita pula ada kening. Ya, bulu yang tak pernah panjang di tubuh kita, bulu kening. Tak pernah panjang, rambut panjang, biar pergi tengok rambut. Kan? Jadi macam penyanyi rock, dia punya panjang rambut. Kan? Itu dia. Misai, biar tengok, tutup biar mulut. Janggut kalau kita biar tengok, panjang. Ya? Bulu hidung pun dia panjang. Ya? Bulu hidung pun panjang. Ada satu ketika tu tuan-tuan nak pergi beli kuih. Berhenti tepi jalan ada orang jual kuih, kita pun berhentilah. Orang jual tepung talam. Kan? Orang jual tepung talam. Kita turun daripada kereta tu, kita tengok tuan dulu kan, tengok kuih. Kita tengok kuih dulu, tak tengok tuan ni. Turun tengok kuih dulu kan. Jaranglah kita turun tengok tuan tu. Kan? Lagi dia kata pelik, apa ni hang nak beli kuih kan, nak beli aku. Kan? Kita tengok kuih dulu, tengok kuih tepung talam. Kita abang kata bagi tepung talam ni jual macam mana? Kita tak tengok lagi, kita tengok tepung talam. Tengok tu dia rasa sedap kan. Berapa dia je dah ni? Dia abang kata RM3. Tak apa, bagi RM2. Dia bukui waktu nak bagi duit baru kita tengok dah. Misai tak ada, tapi bulu hidung dia terkeluar. Panjang. Kan? Kita pegang tu, bagi duit, bagi juga. Tapi ambil duduk dalam kereta kita pegang. Tak lalu aku nak makan lah. Sebab panjang. Ya, bulu kening tak panjang. Kalau bulu kening panjang, susah kita. Naik motor kena pakai speed ni. Tidak, dia tutup jik mata. Kalau panjang, Allah Ta'ala buat hias muka kita cukup cantik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, ada misai, ada janggut. Kita orang lelaki. Orang perempuan ada juga, tapi aneh lah kalau orang perempuan ada janggut.